Dengan izin Puan Hakim. Saya TPR Zulfinas Abbas, bersama-sama saya ialah TPR Azizah Muhammad, TPR Zahida Zakaria, TPR Fazida Faik, TPR Shakira Aliana. Bagi peguam bela pula, seperti mana yang ada di hadapan sini adalah Aminatul Madia, Benar, Tuan. Asia Jalil dan dibantu oleh Zakia Izzati, maaf Cik Izzati dan Laila, Tuan Hakim. Bagi peguam pemerhati pula adalah Datuk Khairul Anwar Rahman, Encik Muhammad Razi Ratiman, serta Datuk Iqbal Salim. Bagi peguam pemerhati Suhakam tiada pada hari ini, dan peguam pemerhati daripada Majlis Peguam Malaysia dan Majlis Kebajikan Kanak-kanak Malaysia, Datuk Yasmin Sharif ada pada hari ini. Kami bersedia untuk pemeriksaan semula saksi yang kelima, SP5. Baik, teruskan dengan panggil saksi SP5. Saya menjemput Puan Zahida Zakaria untuk teruskan pemeriksaan semula. Terima kasih. Baik, teruskan. Saksi belum ada. Teruskan, Kak Sumpah. Bahawasanya saya, Yasminaha binti Mahmud, dengan sesungguhnya dan suci hati mengaku dan berikrar bahawa segala keterangan yang akan saya berikan dalam perbicaraan ini adalah benar. Tiadalah apa-apa yang tidak benar melainkan benar belaka. Dengan izin Tuan, mohon saksi gunakan tangan kanan, Tuan. Tangan kanan. Tangan kanan. Maaf. Bahawasanya saya, Yasminaha binti Mahmud, dengan sesungguhnya dan suci hati mengaku dan berikrar bahawa segala keterangan yang akan saya berikan dalam perbicaraan ini adalah benar. Tiadalah apa-apa yang tidak benar melainkan benar belaka. Baik. Boleh duduk, Yasmin? Yes. Teruskan, pihak TPR. Teruskan soalan ya, Yasmin. Baik. Okey. Ini berkenaan dengan di kondo ya, Yasmin. Peguam ada tanya, soalan peguam ya, Yasmin. Baik. Tak ada sekalipun terlintas dalam pemikiran Yasmin untuk menggunakan telefon Balqis untuk memaklumkan kepada bapa, ibu ataupun kepada sesiapa sahaja berkenaan dengan kes Bella. Ya, Yasmin jawab tidak. Boleh Yasmin jelaskan? Sebab Siti Bainun akan sentiasa awasi handphone anak-anak dan juga cek handphone Balqis. So, saya takut. Okey, soalan seterusnya. Peguam tanya, Yasmin pernah ada akaun TikTok? Setuju atau tidak? Yasmin jawab setuju. Ya. Dan akaun TikTok Yasmin ada lebih kurang 16,000 follower. Yasmin setuju. Dan peguam telah teruskan, pada masa itu tak ada sekalipun Yasmin terfikir untuk sebarkan perkara ini pada follower. Jawapan Yasmin, ketika itu Bella belum dalam keadaan didera begini. Keadaan saya melayan TikTok ialah ketika saya di Selayang Kipak. Di Selayang Kipak, Bella belum ada lagi. Okey, Yasmin ingat? Ingat? Okey, tapi semalam Yasmin dirujuk dengan IDD 120, muka surat 1 hingga 10, yang mana tarikh yang ditunjukkan pada TikTok tersebut adalah pada 5 hari bulan 5, 6 hari bulan 5, 7 hari bulan 5, 9 hari bulan 5
dan 10 hari bulan 5 tahun 2021. Boleh Yasmin jelaskan? Boleh. Waktu saya dekat Selayang Kipak, saya menggunakan akaun ID TikTok yang lain. Dan dalam gambar ni adalah TikTok Yasmin yang lain. Kira akaun yang berbeza. Okey, saya teruskan Yasmin. Baik. Kemudian berkenaan dengan cawan IKEA Yasmin. Ya. Yasmin ditunjukkan dengan satu cawan IKEA berwarna okey. Pada masa itu Tuan Hakim, cawan yang ditunjukkan berwarna biru, tetapi cawan saya hari ini warna putih lah. Okey. Jadi pada masa itu Puan, Ya. untuk memudahkan ID, mohon untuk tandakan dulu cawan ini bukan mengenai warna tapi mengenai saiz. Sebab cawan yang ditunjukkan hari itu berwarna lain. Nanti dulu. Saya tengok soalan. Oh, baik, Tuan. Teruskan soalan. Okey, soalan saya ya. Dalam pemeriksaan utama, Yasmin kata 3 cawan digunakan. Ya, cawan kuning, turquoise dan kuning cair. Ini dalam pemeriksaan utamalah semasa pendawatannya. Tetapi bila ditunjukkan dengan cawan IKEA berwarna biru pada hari itu, Yasmin bersetuju bahawa cawan tersebutlah yang digunakan. Boleh Yasmin jelaskan? Cawan, ya saya setuju sebab saiz cawannya sama, hanya warna sahaja berbeza. Saiz sama Saiz sama. Hanya warna berbeza. Jadi mohon ditandakan cawan IKEA ini sebagai IDD kan? 123. Pendawaan yang pembelaan yang kemukakan kan? Ya, pembelaan yang kemukakan. Benar, Tuan. Okay. IDD berapa? 123. Tandakan sebagai IDD 123 Okey, seterusnya Yasmin semasa pemeriksaan utama, Yasmin memberi keterangan bahawa parut di badan Bella jadi parut kerana tak dirawat dan dibiarkan. Tak letak ubat dan dibiarkan sembuh sendiri. Okey. Tetapi semasa pemeriksaan balas, Yasmin ditunjukkan dengan IDD 58 dan Yasmin beritahu mahkamah gambar ubat-ubat Bella. Dan Yasmin juga beritahu mahkamah Yasmin gunakan ubat-ubat tersebut untuk letak pada luka Bella. Itu perkataan Yasmin ya, letak pada luka Bella. Ya. Boleh Yasmin jelaskan? Yasmin perlu lihat IDD 58? Ya. Boleh Okay, jawab soalan Yasmin. Waktu tu maksud yang saya faham dalam rawatan tu adalah bawa Bella pergi hospital ataupun klinik. Itu yang saya fahamkan waktu turut maksud rawatan. Teruskan soalan.
Okey, jadi yang Yasmin letak sapu ubat yang Yasmin IDD 48 ni, boleh Yasmin jelaskan? Ubat ni saya hanya letak pada luka-luka Bella saja. Dan ada juga luka Bella baik sendiri. Sebelum ada ubat-ubat ni. Okey. Saya teruskan dengan luka. Peguam tanya, saya cadangkan yang sembuh itu atas jasa Yasmin. Ini berkait dengan tadi Yasmin, ya. Yasmin tak setuju dan jawab, ada yang dibiarkan sembuh sendiri. Jadi maksud Yasmin, boleh Yasmin jelaskan? Boleh. Maksud saya, waktu tu saya bagi tahu tu sebab memang luka Bella tu memang dibiarkan. Lepas tu ada yang separuh luka sembuh sendiri, ada yang luka sembuh kerana ubat, bukan sebab saya. Okey, baik Yasmin. Okey, teruskan. Saya teruskan dengan kesan melecur. Peguam ada tanya Yasmin, ya. Ya. Kesan melecur tu disebabkan air yang mana? Yasmin jawab kuku. Dan peguam tanya soalan selanjutnya, sepanjang wujud parut, siapa yang cuci luka Bella? Dan peguam tanya, air suam tu ambil dari mana? Yasmin jawab, ambil dari kuku juga. Jadi ada dua jawapan Yasmin, ya. Ya. Satu, kesan melecur disebabkan air dari kuku. Cuci air suam untuk cuci luka pun diambil dari kuku. Boleh Yasmin jelaskan? Boleh. Memang kesan melecur Bella disebab dari kuku. Tapi air itu tidak campur dengan air lain. Maksudnya air sejuk. Tetapi bila saya cuci luka Bella, saya ambil air kuku yang sama juga, air panas. Tapi saya campur dengan air sejuk. Okey. Saya teruskan Yasmin. Mengenai video viral Yasmin, ya. Yasmin ditunjukkan dengan video, ya. Soalan peguam pada 24 hari bulan 6 2021, setelah rakaman video Mami Zu rekodkan viral kat social media, waktu tu Yasmin ada kan? Ada. Yasmin jawab ada. Okey. Kemudian peguam tanya lagi, ada perbualan ketika rakaman tersebut. Orang yang merakam tu tanya apa jadi, siapa buat. Peguam cadangkan, Bella jawab Syomin. Yasmin setuju. Boleh Yasmin jelaskan jawapan Bella? Bella jawab Syomin. Saya tak faham soalan. Maksud what? Kenapa okey. Bila Bella ditanya siapa buat oleh orang yang merakam, Bella jawab Syomin. Jadi boleh Yasmin kan keadaan jelaskan sedikitlah tentang kejadian tu. Boleh. Memang Bella jawab Syomin sebab Bella tahu yang saya dan adik-adik saya yang lain akan bagi Ya, Bella. Tuan. Jawapan daripada pandangan Bella. Penjelasan mesti daripada pengetahuan beliau, bukan Bella. Saya mohon untuk saksi dibenarkan beri jawapan dulu Tuan. Yes, sekejap. Saya mohon ruling dulu Tuan, because disebut tadi Bella tahu. Ini daripada jawapan, daripada pengetahuan Yasmin. Faham? Yasmin ada di situ. Sekarang Puan TPR tanya. Yasmin setuju dijawab Syomi. So jelaskan yang tentang jawapan Syomi itu. Sebab Bella bila apa-apa dia akan cakap Syomin, dan walaupun minta tolong ataupun
Selain minta tolong pun dia akan sebut Syaumin. Dia akan cakap show me. Ya, Walau minta tolong pun dia cakap show me. ya. Okey. Jawapan tersebut direkodkan. Terima kasih Tuan. Seterusnya berkenaan dengan Bella mengamuk ya. Peguam tanya, Bella pernah mengamuk tak? Yasmin jawab pernah. Sekali Yasmin jawab. Kemudian apabila Yasmin ditunjukkan dengan video 24E. Ini video ketika Bella di rumah bonda berselubung. Yasmin bagi tahu mahkamah, Bella mengamuk juga bila penghuni mengejek dan mengacau. Jadi bukan sekali, 2 kali tu Yasmin. Boleh Yasmin jelaskan? Dia memang Bella pernah mengamuk sekali. Tapi yang dekat rumah bonda, Bella dia mengamuk tu secara merajuk. Bukan mengamuk seteruk yang dia mengamuk waktu dia pecahkan akuarium. Bukan mengamuk seperti waktu Yang dia hentak kepala yang dekat dia akuarium. pecahkan Dekat akuarium. Pecahkan apa? Ya, akuarium. Tak. Akuarium ikan. tak kepala pecahkan akuarium ikan. Ya, Okey, teruskan soalan. Okey, saya teruskan Jasmine. ya. Yasmin, peguam ada cadangkan. Bella minum 24 kotak susu kurma membuatkan dia berak-berak. Yasmin jawab, Yasmin tak setujulah, tidak. Tapi semasa pemeriksaan utama, Yasmin bagi tahu Bella makan najis di laundry sebab minum susu kotak. Bella berak-berak, disuruh makan najis di laundry sebab minum susu kotak. Boleh Yasmin jelaskan? Memang Bella berak, tapi bukan sebabkan susu kotak coklat Dash Lady. Sebab dia banyak makan cili dan juga dia tahan berak. Dan punca dia berak banyak kali tu bukan sebabkan susu kotak Dash Lady. Teruskan soalan lain. Okey. Saya teruskan dengan goreng telur Yasmin. Ya. Yasmin kata, okey. Okey, soalan yang ditanya oleh peguam ialah Yasmin mengatakan Bainun ambil periuk yang baru lepas goreng telur, letak atas peha Bella. Betul Yasmin? Itu soalan peguam. Yasmin jawab betul. Tetapi semasa pemeriksaan utama, Yasmin beritahu Cik, iaitu Siti Bainun, ambil kuali kecil letak atas peha. Jadi macam mana Yasmin? Boleh Yasmin jelaskan? Semasa pendawan tanya, Yasmin cakap kuali kecil letak atas peha. Kemudian masa peguam tanya, Yasmin kata periuk yang baru lepas goreng telur. Saya biasa panggil yang pen. Saya biasa panggil pen. So saya tak tahu maksud yang dalam bahasa Melayu tu periuk ataupun kuali. Tapi dekat dapur tu ada Bainun dengan Ina lah. Ada 2 orang. So yang letak dekat peha Bella tu Tak apa. Bainun. Tak apa Yasmin. Ni yang soalan berkaitan Kuali dulu Yasmin ya. Ya. Okey, teruskan soalan lain. Saya lanjutkan soalan mengenai goreng telur. Peguam tanya, siapa yang goreng telur tu? Yasmin jawab Ina. Tapi sebelum tu Yasmin beritahu pendakwaan, Cik yang goreng telur. Boleh Yasmin jelaskan? Sebab dekat dapur tu ada Ina dengan Bainun. Tapi yang goreng tu Ina, yang letak pan dekat peha Bella tu Bainun. Okey, saya teruskan ya. Masa ni peguam tanya, soalan peguam. Masa ni Yasmin tak tunjuk kuali, tak terfikir untuk bagi tahu polis. Yasmin jawab, terfikir juga. Peguam tanya, tapi tak cerita. Yasmin jawab tidak. Boleh Yasmin jelaskan? Sebab Yasmin takut. Dan Yasmin tak percaya di mana-mana pihak. Yasmin tak berani lagi nak bagi tahu.
Okey, selain daripada kuali tadi, peguam juga bangkitkan. Yasmin juga tidak tunjuk pada polis syringe, rotan, hanger, rotan nipis, batang kayu, penyodok, besi langsir. Semua tu Yasmin tak tunjuk pada polis. Yasmin setuju. Boleh Yasmin jelaskan juga? Boleh, saya memang tak tunjuk sebab saya tak berani untuk nak buat tindakan tu sebab saya takut nanti Siti Bainun marah saya. Okey, teruskan. Okey Yasmin. Yasmin, soalan saya tak ada merujuk pada dokumen lagi. Okey? Ya, Okey. Ni berkenaan dengan Cili Yasmin. ya. Peguam cadangkan mulut Bella tu tak melelas pun. Setuju tak? Yasmin jawab, dia makan, lepas tu dia buang balik. Tetapi semasa pemeriksaan utama, Yasmin beritahu bila Bella nangis tak nak makan tapi dipaksa juga makan. Boleh Yasmin jelaskan? Bella dia tak makan, dia akan buang cili tu balik bila Bainun tak ada di depan mata Bella. Maksudnya Bainun pergi tandas ke ataupun pergi masuk bilik sekejap. Tapi bila Bainun ada depan mata Bella, Bella memang kena makan cili. Okey, saya teruskan Yasmin dengan mesin pemanas ya. Ya. Soalan peguam ya. Yasmin mengatakan bahawa mesin pemanas air dalam laundry room tersebut tak ada kena-mengena langsung dengan Bella. Yasmin setuju. Yang mesin pemanas air dalam laundry room tak ada kena-mengena langsung dengan Bella. Boleh Yasmin jelaskan? Mesin maksudnya termos ke? Masa ni peguam gunakan perkataan mesin pemanas air. Yang Yasmin faham apa mesin pemanas air? Termos. Termos. Okey, jadi Yasmin setuju kenapa? Sebab termos tu tak ada berkaitan pun dengan luka-luka di badan Bella. Kesan-kesan melecur badan Bella tak ada kena-mengena dengan termos air tu. Tidak ada kaitan dengan luka-luka. Ni kalau rujuk pada exhibit yang kita tandakan tadi apa? Tengok. Kalau Sekejap saya rekodkan. Dia kalau dalam setiap keterangan yang merujuk kepada termos tu adalah pemanas air termos Ya. Yang ni Ya. Pemanas air termos tu adalah pemanas air merangkap termos Kena faham istilah ni. Peguam pun kalau rujuk termos tu pemanas air termos. Dia kalau termos saja saya rasa bukan pemanas air yang seperti yang dirujuk ni. So istilah-istilah yang digunakan yang dirujuk sebagai termos adalah pemanas air termos. mohon kebenaran mahkamah untuk rujuk ID 111. Ni saya cakap ni ID 111. Saksi rujuk yang ni yang dimaksudkan. Kalau istilah termos bahasa Melayunya termos yang kamu bawa ke mana-mana untuk mengekalkan kepanasan. Tapi termos dalam kes ni adalah pemanas air termos. Kena faham istilah tu So saya nasihatkan untuk peguam dan TPR rujuk selepas ni pemanas air termos. Baik Tuan. Teruskan soalan. Saya teruskan Tuan. Ini berkenaan dengan diary Tuan, yang mana beberapa ID yang berkaitan dengan diary telah pun diminta untuk dibaca oleh saksi ini, iaitu dan saya ingin rujuk pada diary yang dibaca saja. Bukan semalam dah tanya ke TPR? Soalan ni belum ditanya Tuan. Tuan, we agreed on anything about diary content tidak boleh ditanya, submit sahaja Tuan. Semalam dah tanya kan, Puan? Puan Uh, TPR.
Sebenarnya Tuan, saya bukan nak tanya mengapa menulis ni, kerana terdapat sedikit percanggahan dengan penjelasan yang diberikan ataupun keterangan semasa pemeriksaan utama Tuan. Ialah apa We penjelasan? did not cross, Tuan, on the content. Tetapi peguam telah meminta Okey, jelaskan dulu. Yasmin baca, iaitu Sandi 11/7, iaitu ID D78. Ya, apa dia? Yang mana dalam saksi telah membaca bahawa I know she create the most of story fake about Cik Siti Bainon. Tetapi dalam pemeriksaan utama, Yasmin telah beritahu, Yasmin lah yang memberitahu Miss Zurianti ni atau Mami kejadian sebenar yang berlaku pada Bella. Jadi saya ingin dapat penjelasan mengapa tulisan ataupun konten diary ini bercanggah dengan keterangan yang diberikan semasa pihak pendakwaan, Tuan. Tuan, we object, Tuan. It goes into the content still dan mahkamah dah buat ruling semalam untuk put in submission. Bukan verification of apa maksud, tetapi mengapa terdapat percanggahan, Tuan. It still go to explanation, Tuan. Semalam dia ada terangkan kan tentang kandungan soalan secara general tu kan. Kandungan yang dia tak setuju. Puan? Ya. So, Puan Yang dia tak setuju adalah berkenaan dengan tanda-tanda dan perasaan kasih sayang kepada Siti Bainon, Tuan. Tetapi apabila dibaca dan bercanggah dengan pemeriksaan utama, saya mohon penjelasan, Tuan, daripada saksi. Tuan, saya mohon direkodkan objection sekali lagi, Tuan. Baik, Kita hanya tanya direkodkan. 2 sahaja soalan berkenaan dengan diary tersebut dan telah pun di-re-examine semalam. Tak apa, saya benarkan subjek kepada cross. Boleh, Tuan. Saya benarkan subjek kepada cross, saya benarkan peguam bela untuk cross Cross-examine. pegang isu ni nanti. Boleh, Tuan. Saya ada 2 soalan saja, Tuan, berkenaan dengan ID 78 yang mana dalam tulisan ni dinyatakan she tu ID 78 sekejap. maaf Tuan. D78. ID 78, sekejap. D78, okey. Tulisannya she, ada Miss Zurianti di atas tu, create the most of the story, ada kurungan perkataan fake. Dan semasa pemeriksaan utama, Yasmin beritahu Yasmin yang cerita kepada Mami kejadian sebenar yang berlaku pada Bella. Saya mohon penjelasan daripada Yasmin. Faham soalan kan Yasmin? Okey, jawab. Ya, saya yang bagi tahu dekat Mami yang benda sebenar, apa yang jadi pada Bella. Dan maksud saya tulis diary ini adalah dengan fake. Sebab saya nak cerita Adalah dengan fake, maksudnya fake. maksudnya tipulah. Sebenarnya memang betul pun Mami yang tolong Bella, selamatkan Bella. Tapi saya tak nak Bainun baca diary saya sebab saya tahu Bainun baca diary saya. So saya buat fake Ulang diary. balik, tapi saya apa? Saya takut Bainun baca diary saya. So saya fakekan saya punya diary yang ni. Di 78. Okey, soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Berapa ni? Sekejap, tengok hero, dia cakap hero. Tengok dekat tu lah. Maaf Tuan, hilang ID berapa, tapi perkataannya adalah pada 10 hari bulan 7. Okey, ID 79. Ya Tuan. D39. Sorry, D79. D79
ada perkataan do you think you prove you are the hero save a person, Bella. Okay. Yasmin ada ke? Yasmin ada D79? Ada. Ada ya? Okey. Tapi semasa pemeriksaan utama, Yasmin bagi tahu mahkamah, Mami yang ambil Bella pada 24 hari bulan 6 dan sebelum ambil Bella, Mami bagi tahu nak bawa Bella ke hospital. Tapi kenapa dalam dari Yasmin tulis do you think you prove you are the hero save a person, Bella? Memang Mami yang save Bella, tapi saya tak nak orang baca diary saya dan saya nak fakekan diary saya D79 juga. Sebenarnya saya nak katakan thank you and you approve it, you are the hero to save Bella. Sebenarnya saya nak cakap benda tu, tapi saya tahu Bainun akan baca. Sebab saya nak dapat kepercayaan Bainun. Okey, itu saja soalan diary. Adakah Okey, itu 2 soalan yang akan subjek kepada cross ya. ya. Saya rekodkan. Teruskan. Okey, saya teruskan dengan Bella lari dari kondo, Yasmin. Ya. Soalan yang ditanyakan ialah berkenaan dengan soalan peguam ya. Bukan selendang kain yang dibaju oleh Bella yang menghalang di belakang Bella. Maaf. Peguam tanya mana kain dalam gambar ni. Gambarnya yang dirujuk ialah IDD 61. Okay. Yasmin jawab di belakang Bella. Peguam tanya di belakang Bella ada kain. Yasmin jawab bukan kain, baju yang kain. Maksud saya bahu yang di belakang Bella. Itu verbatim lah apa yang dijawab oleh Yasmin. Boleh Yasmin rujuk IDD 61 dan jelaskan? Maksud Min yang saya kata kain tu adalah yang macam hood. Jadi bukan. Macam apa? Hood. Hood. Yang macam saya tak tahu nak cakap, tapi saya panggil benda tu pun kain juga. Kalau Yasmin rujuk IDD 61 ni, Yasmin boleh tunjukkan ke? Mana yang hood? Dia dekat belakang baju Bella. Yasmin boleh tunjukkan kalau dalam gambar ni. Boleh? Yang mana Yasmin? Tunjuk pada mahkamah. Yang di belakang tapi dia tak nampak. So benda tu yang saya maksudkan kain. Belakang gambar yang mana? Ada banyak baju. Dia ada macam kain lebih. Baju yang mana? Baju yang warna biru cair. Yasmin tunjukkan pada Tuan Hakim. Boleh? Hakim. Dia ada satu. Yang di belakang, dekat belakang situ. Yelah. Yang Yasmin kata perkataan apa tadi Yasmin gunakan? Bukan yang sebelah sini, yang Yang ni? bak biru cair. Yang ni. Gambar nombor ni satu ni, yang belakang satu. Ya. IDD 61. 61 tu ada banyak gambar tau Yasmin. Gambar nombor satu. Gambar kita tak tanda ya. Kita tanda 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat penandaan secara detail lanjutan daripada soalan ni. Saya tandakan IDD 61 1, 2, 3, 4, 5 IDD 61 1 hingga 5 Yang Yasmin ingat gambar tu yang mana Yasmin? Kita tengok dekat muka surat 3, 4, 5 ni. Mana satu baju? Yang gambar satu. Muka surat Ya. 3 lah maksudnya Ya. Kalau dari depan 1, 2, 3 Ya. So
muka surat IDD 61 3 rekodkan 3 Dapat ya Peguam? Okey. IDD baju seperti dalam gambar IDD 61 3 Ya tuan. Tandakan semula Zul. Okey, teruskan soalan. Saya teruskan. Soalan seterusnya Peguam tanya, Peguam cadangkan bila Bella sakit dia dapat makan sedap-sedap. Okey, Yasmin jawab tidak. Okey, seterusnya Peguam tanya, sebab tu dia dapat zat, vitamin, nutrien untuk sembuh. Yasmin, Peguam tanya setuju tak? Tapi jawapan Yasmin pada masa ni setuju. Yasmin faham tak? Faham. Just nak minta Yasmin jelaskan sikit lah tentang Tuan, saya mohon mahkamah menyemak kepada CRT kerana rekod CRT verbatim yang telah kami sediakan menjawab tidak. Okey. Saya cadangkan bila Bella sakit dapat makan sedap-sedap, setuju. Jawapan tidak. Sebab tu dapat zat, vitamin, jawapan tidak. Bila Bella sakit dapat tugasan rumah, baru setuju. Basuh pinggan dan sebagainya. Tak perlu buat tugasan. That is verbatim. Tidak. Jawapan dia tidak TPR. Okey. Tak apa. Kalau jawapan tidak, then saya tak ada re lah tuan. Sebab jawapan Baik, dalam teruskan. rekod kami setuju. Setuju yang last tu. Yang last tu apa tadi Peguam? Ulang. Yang last dia setuju tentang bila dia sakit, Bella dikecualikan daripada tugasan rumah. Setuju. Takkan nak suruh dia basuh pinggan, tangan dia macam tu, Yang badan dia macam saya tu. rujuk ialah sebab tu dia dapat zat, vitamin, nutrien untuk sembuh. Jawapan tidak. Tidak setuju. Baik. Okay, saya tidak ada cross lah, re untuk yang tu ya. Okey. Soalan Peguam, Bainun arahkan saya gunakan arah. Okey. Soalan Peguam, Bainun arahkan Yasmin kena tengok Bella 24 jam. Okey. Yasmin setuju. Yasmin boleh jelaskan? Boleh. Okey, apa maksud Yasmin? Maksud saya, Bainun ni arahkan saya dan adik-adik lain untuk tengok gerak-gerik Bella. Kalau dia buat salah sikit pun kita orang kena bagi tahu. Walaupun dia pergi tandas, walaupun dia nak pergi tukar baju. Okey, teruskan soalan. Soalan seterusnya akan diteruskan oleh TPR Zefinas. Yasmin boleh teruskan? Boleh. Okey, teruskan. TPR Zilfinas. Sebentar. Dengan izin Tuan Hakim, Teruskan. saya, Yasmin, saya akan mengendalikan semua cadangan-cadangan Peguam Bella
tentang penipuan Yasmin ya. Kalau dikirakan sehingga semalam, 34 cadangan telah diajukan oleh Peguam Bela Aminatul dan 1 cadangan daripada Peguam Bela Hafizah Hassan. Saya mulakan ya Yasmin. Sekiranya soalan saya tidak jelas, boleh minta saya ulangi ya Yasmin. Ya. Dalam pemeriksaan utama, Yasmin cakap ayah Google tempat perlindungan ya. Ya. Dan Peguam Bela pula menyatakan bahawa Yasmin menipu bab kali pertama kerana Peguam Bela cadangkan ayah Yasmin tidak tahu membaca dan menulis. Yasmin jawab tidak setuju. Boleh Yasmin jelaskan kenapa Yasmin jawab tidak setuju? Saya menjawab tidak setuju sebab memang ayah tak pandai baca, tak pandai menulis. Tapi waktu ketika itu, saya bersama dengan ayah mencari di Google bersama-sama dengan ayah saya. Kan? Peguam Bela juga mencadangkan bahawa Bainun ada bibik dan bibik juga yang menjaga anak-anak Bainun. Dan Yasmin jawab tidak setuju dan ini adalah penipuan Yasmin yang kedua yang dicadangkan oleh Peguam Bela. Boleh Yasmin jelaskan? Yasmin tidak setuju sebab bibik hanya ada di rumah selayang sahaja, bukan di rumah setapak dan juga di rumah kondo. Dan bukan ada di rumah selayang dan rumah kondo. Bibik ada di rumah selayang tapi bukan di rumah setapak dan juga rumah kondo. Setapak, setapak dan rumah kondo. Okey, Ya. teruskan soalan. Penipuan ketiga adalah semasa di RB Yasmin ada handphone tetapi Yasmin cakap di RB tidak diberikan handphone. Peguam Bela juga tunjuk beberapa conversation WhatsApp Yasmin dengan Bainun. Boleh Yasmin jelaskan perbezaan itu? Yasmin pegang handphone di luar rumah bonda. Di rumah bonda Yasmin tak pegang handphone. Maksudnya Yasmin balik rumah tu, dekat situ Yasmin pegang handphone. Bukan dekat rumah bonda. Penipuan yang dicadangkan penipuan keempat Yasmin adalah setiap kali lari, Yasmin akan cari Bainun dan bukan Bainun cari Yasmin. Seperti mana dalam keterangan Yasmin. Yasmin jawab tidak setuju. Boleh jelaskan? Yasmin lari, Siti Bainun yang cari Yasmin dan memujuk ayah Yasmin. Bukan Yasmin yang cari Siti Bainun. Hanya di convocation itu, saya hanya convocation biasa dan juga tanya berkabaran sahaja. Peguam juga mencadangkan berkenaan dengan Yasmin menelefon Taliano sebab ayah dera. Ini penipuan kelima ya yang dicadangkan oleh Peguam Bela. Disebabkan itu Yasmin dihantar ke Jitra. Yasmin jawab tidak setuju. Boleh jelaskan? Dan izin mahkamah, soalan telah ditanya semalam, Tuan. Repetition. Maaf Tuan Hakim, ini adalah penipuan yang been repeated. Still asked and answered semalam. Sekejap ya. Saya rekodkan dulu. Bantahan ini soalan question. DPR jawab tadi apa? Ini adalah ya? Ini adalah soalan penipuan. Ianya berbeza dengan fakta yang ditanya semalam, Tuan. Soalan ini juga telah di-repeat oleh Aminatul apabila ditanya, sebenarnya benda ni has been asked before then has been summed up by Aminatul.
Yes, tetapi semalam mahkamah telah buat ruling untuk kita tidak repeat same question. Jadi same goes to the prosecution not to repeat the same question. Saya benarkan soalan ini ditanya bagi menunjukkan kesinambungan cadangan-cadangan yang telah dikemukakan oleh pihak peguam bela yang merujuk kepada penipuan-penipuan yang dicadangkan. Saya ulangi, Yasmin. Ya. Peguam bela telah mencadangkan ini adalah penipuan kelima Yasmin. Yang mana Yasmin telah menelefon talian Nur sebab ayah dera. Disebabkan itu Yasmin dihantar ke Jitra. Yasmin jawab tidak setuju. Boleh jelaskan? Ya, Yasmin memang menelefon talian Nur, tapi Yasmin mengatakan yang ayah marah dan ayah pukul. Yasmin tidak menggunakan perkataan dera. Dan bukan juga sebabkan talian Nur, Yasmin pergi Jitra. Peguam bela juga mencadangkan ini penipuan Yasmin yang ke-6. Kejadian lansir yang dikatakan berlaku. Peguam cadangkan semua itu, masa itu Yasmin di Jitra. Yasmin tiada di kondo. Yasmin jawab tidak setuju. Boleh jelaskan? Dengan izin mahkamah, langsir tidak merujuk kepada Jitra, Tuan. Saya percaya DPP is misleading. Langsir merujuk kepada kenyataan saksi sebelum break mengatakan punca Siti Bainun mengamuk adalah kerana langsir tersebut. Langsir tidak ada kena-mengena langsung dengan isu Jitra kerana cadangan adalah berkenaan dengan langsir tersebut adalah berkenaan dengan soalan cross examination oleh Puan Asiah apabila bertanyakan tentang apakah punca Siti Bainun melakukan perbuatan kepada Bella dan jawapannya adalah kerana langsir tersebut. It has nothing to do with Jitra. Sila bina semula soalan merujuk kepada cadangan Sebentar, Tuan. ke-6 kan? Cadangan penipuan ke-6. Dengan izin Tuan, with due respect to my learned DPPs, Tuan, cuma I'm not sure about the court, but I would like to seek for direction because soalan-soalan ni telah dijawab tidak setuju, maka peguam bela tidak dapat jawapan setuju bagi soalan-soalan ni. Jadi adakah penjelasan further in regards to her tak setuju tu is allowed? Itu saja Tuan. That's my objection. Bantahan. Yes, bantahan in Setiap regards to dan tak setuju. untuk re-examination, pemeriksaan semula, bukan sahaja tertakluk kepada jawapan setuju ataupun tidak untuk repair kes dia. Tapi re-examination juga adalah peringkat atau stage di mana pihak TPR ataupun dalam kes pembelaan peguam boleh menanyakan soalan-soalan bagi mendapatkan penjelasan. Sekiranya ada fakta-fakta ataupun bukti-bukti yang kontradik kepada jawapan tersebut. Thank you, Tuan. Faham tak? Faham. Faham Okay. Tak semestinya tertakluk kepada jawapan dia atau tidak. Yang boleh menjejaskan kes, walaupun dia tak menjejaskan kes. Tapi sekiranya you ada cadangkan kepada pihak saksi untuk kontradik jawapan dia, pihak TPR dan juga nanti pihak kamu dalam pembelaan boleh bertanya untuk mendapat penjelasan. Baik, Tuan. Thank you. So, bantahan ditolak. Baik, Tuan. Okay. Baik, Tuan Hakim. Saya move on kepada penipuan yang lain, Tuan Hakim. Peguam bela juga ada mencadangkan bahawa ini adalah penipuan Yasmin yang ke-7 iaitu pindah kondo ya. Yasmin Jadi cakap ke-6 tadi tak ada skip itu akan saya come back to that. Saya kena tengok check macam balik Kita pergi ke NOP. cadangan ke-7. Ya, saya. Isu berkenaan pindah kondo ya Yasmin. Yasmin cakap pindah kondo pada bulan Mac dan laporan polis pula Yasmin tertera pindah kondo bulan Oktober. Yang mana satu ya Yasmin, Mac atau Oktober, boleh jelaskan?
Sebab saya tidak pasti tarikh. Okey, soalan seterusnya. Penipuan yang seterusnya iaitu penipuan yang ke-8. Isu berkenaan Bella berdiri di meja hitam. Video irama wangsa event 1 telah dimainkan. Meja hitam. Ya, berdiri di meja hitam. Video irama wangsa event 1 telah dimainkan. ID di, Sebentar Tuan Hakim. kalau peguam boleh bantu pun dialukan. Itu punya, tengok Zul. Visual video meja hitam. Apa nama? Tadi you jawab. Kalau ikutkan adalah video irama wangsa event 1. Video Sebentar. ID. Tuan, IDD 99I. IDD 99I. IDD 99I ya. Visual IDD 99I ya. Okey, soalan seterusnya. Soalan yang ditanya oleh Peguam Bella berkenaan tarikh pada video tersebut iaitu 1/7/2021. Pada tarikh tersebut dicadangkan bahawa Bella telah diselamatkan oleh Mami Zu. Yasmin jawab tak setuju. Boleh jelaskan? Sekali lagi peguam TPR tak dapat. Penipuan Yasmin yang ke-8, isu berkenaan Bella berdiri di meja hitam. Video Irma Wangsa event 1 dimainkan dan menunjukkan Bella tiada di situ. Sekiranya nak refresh balik, boleh mainkan Okey, tak apa video jawapan. tersebut. Tuan, saya percaya soalan saya pada masa tersebut adalah menunjukkan satu video tanpa tarikh. Kemudian saya tanyakan Bella di mana, dia jawab di laundry. Kemudian saya revealkan tarikh dan saya cadangkan Bella telah diambil pada tarikh tersebut. Itu sahaja. Kena rephrase balik soalan Tuan PPR. Sebentar. Boleh saya reserve dulu penipuan yang ke-7 ini, Tuan Hakim? Ataupun saya sort out dulu yang penipuan tadi dan penipuan ini dan come back to you, Tuan Hakim? Mohon stand down untuk... Saya juga mohon arahan daripada mahkamah untuk pihak pendakwaan tidak membuat kesimpulan kepada soalan-soalan yang telah dicadangkan. Kalau nak cadang verbatim is the way Yes. to re-examine. Kalau you boleh buat cadangan, tetapi sekiranya maksudnya direct dan pihak peguam setuju. Tapi sekiranya dia agak kompleks seperti cadangan-cadangan yang merujuk kepada exhibit, you kena ambil verbatim lagi baguslah. Baik, Tuan Tapi Hakim. kalau verbatim pun tak dapat tempat, selagi mana tidak ada bantahan oleh peguam, maka tak ada masalah. Baik, Tuan Hakim. Mohon stand down sebentar untuk saya sort out yang tu, Tuan Make sure Hakim. ya, kalau dan satu lagi pihak peguam juga pada bila-bila masa boleh membuat bantahan sebagaimana yang dikemukakan oleh peguam tadi. Sekiranya jawapan tu adalah konsisten dengan jawapan dalam EIC dan pihak peguam tidak mengemukakan apa-apa bukti kontradik, maka tak perlu ditanyalah. Yang tu peguam boleh buat bantahan. Tadi arahan saya tidak tertakluk kepada semua soalan, tetapi saya cakap tadi secara general. If there is any evidence yang kontradik, maksudnya macam sebarang video yang dikemukakan sebagai dokumen, itu adalah keterangan-keterangan yang dikontradikkan. Jadi boleh ditanya dalam meri. Tapi sekiranya tak ada, peguam masih terbuka untuk membuat bantahan. Terima kasih, Jadi jangan anggap arahan saya itu adalah arahan kepada seluruhan. Macam tadi pun saya cakap, no repetition. Dalam soalan tak semua. Daripada perbicaraan saya pertama sampai habis, saya bagi arahan sama. Sometimes ada soalan-soalan yang saya boleh benarkan. Subjek kepada ruling saya. So jangan ambil pukul rata, mahkamah kata tak boleh, tak boleh. Subjek kepada setiap jenis soalan yang dikemukakan, saya akan buat ruling. Faham Okey, tangguh sebentar. Mahkamah, tangguh. Terima kasih, Tuan. Tolong cek balik yang ada tu. Yang penipuan ke-6.